Assalamualaikum puan, nama saya Junaida binti Bufdi dari kelas DLH 1A. Hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan topik yang bertajuk Perkembangan Susun Masa Etika dan Peradaban. Pembentukan berasas susun masa yang terbahagi kepada 3 peringkat. Yang pertama, zaman prakolonial, yang kedua zaman kolonial dan yang ketiga zaman pasca kolonial. Istilah adab, adat istiadat, adat resam telah ada dalam masyarakat di tanah Melayu. Konsep etika tradisional ini telah diamalkan di kepulauan wilayah Melayu sejak sekian lama. Ditambah pula, proses migrasi menjadikan istilah adab, adat istiadat dan adat resam kekal hingga ke hari ini. Manakala istilah etika, etos dan etiket telah datang pada zaman kolonial dan daripada itu telah diguna pakai di negara kita hingga ke hari ini. Pengenalan susun masa etika dan peradaban. Etika dan peradaban amat penting dalam sesebuah masyarakat, namun tahap penghayatannya berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat berkenaan. Etika dan peradaban di Malaysia boleh dihuraikan dan difahami mengikut acuan Malaysia berdasarkan susun masa evolusi sejarahnya, iaitu prakolonial, kolonial dan pasca kolonial. Sifat dan kefahaman mengenai etika berciri moden dikenal dan dilaksanakan semasa era kolonial Eropah ke seluruh dunia termasuk negara kita. Sebelum kedatangan kolonial ini, telah wujudnya etika dalam masyarakat yang dinilai sebagai adab, adat istiadat dan adat resam. Oleh itu, proses migrasi di dalam Kepulauan Melayu dan luar Kepulauan Melayu menjadikan adab, adat istiadat dan adat resam bercampur baur yang menyebabkan akibat proses pinjam-meminjam yang tersulam sebati dalam kalangan masyarakat. Zaman prakolonial. Peringkat yang pertama adalah pada zaman prakolonial, di mana pada zaman ini negara kita belum dijajah oleh penjajah Eropah dan juga belum dikenali sebagai Malaysia. Pada masa itu, Malaysia dikenali sebagai Tanah Melayu. Masyarakat pada zaman ini sentiasa mempunyai adab, adat istiadat, adat resam dalam kehidupan formal ataupun tidak formal. Populasi utama penduduk semasa zaman prakolonial semenanjung Tanah Melayu terdiri daripada masyarakat Melayu. Kebanyakan masyarakat Melayu tinggal di sekitar kawasan pedalaman dengan kelompok mereka yang lebih besar menetap di kawasan yang berhampiran dengan laut atau di pinggir sungai. Masyarakat kita telah mengamalkan adat sopan yang tinggi sebagai contoh dalam gambar di bawah. Masyarakat kita telah mengamalkan adat sopan yang tinggi sebagai contoh gambar di bawah. Contoh pertama, seorang rakyat menghormati raja sebagai pemerintah dengan merendahkan tubuh apabila ingin menyampaikan sesuatu. Contoh kedua, merendahkan tubuh apabila bersalaman dengan orang tua. Dan contoh yang ketiga ialah menundukkan sedikit tubuh apabila lalu di hadapan orang yang lebih tua. Pada zaman ini, masyarakat luar ramai yang merantau ke alam Melayu, termasuklah bangsa Eropah. Mereka terlibat secara aktif sebagai pedagang kecil-kecilan yang dikenali sebagai pedagang tempatan di kawasan alam Melayu. Terdapat barangan dagangan seperti hamba, candu dan senjata api yang diniagakan. Kebanyakan barangan dagangan ini boleh mendatangkan kerosakan dan kemudaratan pada adab, adat istiadat dan adat resam masyarakat Melayu sedia ada. Etika terbentuk dalam kalangan masyarakat Melayu melalui tingkah laku serta urusan kehidupan seharian sama ada formal atau tidak formal sebagai adab, adat resam dan adat istiadat orang Melayu. Sekian, terima kasih. Slide yang seterusnya akan dibentangkan oleh rakan saya. Assalamualaikum, nama saya Aunita binti Muhammad Kamil dan saya akan meneruskan tajuk seterusnya iaitu adab di zaman pro-kolonial. Dari sudut bahasa, adab yang menjadi kebiasaan kepada sesuatu kaum, daerah atau agama. Adab merujuk kepada makna perilaku, perbuatan, kebaikan, kesantunan, moral, persantun, kesusilaan dan kemanusiaan. Sementara tafsiran skop dan perincian Arab mungkin berbeza dari kebudayaan yang berlainan. Kesamaan yang terdapat dalam tafsiran-tafsiran ini adalah berbeza kod kelakuan. Selain itu, masyarakat Melayu telah menerapkan adab yang tinggi pada zaman pro-kolonial. Contohnya, masyarakat Melayu terkenal dengan adab sopan, adab berpakaian serta adab tutur kata yang berpaksikan kepada ajaran agama Islam. Seterusnya, adat resam. Adat resam dikenali sebagai tradisi, undang-undang atau hak yang bertulis dalam masyarakat yang diamalkan secara turun-temurun sejak sekian lama dan diwarisi oleh nenek moyang. Ia juga membawa maksud sesuatu yang ramai orang lakukan dan telah dilakukan dalam jangka masa yang lama. Biasanya datang dari sesebuah negara, budaya, zaman atau agama yang sama. Ia mungkin boleh dikatakan sebagai adat kebiasaan dalam melakukan sesuatu. Budaya ini juga diamalkan oleh masyarakat Melayu terdahulu. Malah, masyarakat Melayu kini juga masih mengamalkan adat resam kini.
lebih mengenai kepada amalan kebiasaan, manakala budaya adalah lebih lanjut idea atau sekumpulan adat secara keseluruhan dalam sesuatu kaum atau bangsa. Sebagai contoh, ialah masyarakat Melayu terkenal dengan adat perkahwinan iaitu merisik, pertunangan dan bersanding. Selain itu, terdapat juga adat yang masih digegarkan sehingga ke hari ini, iaitu adat ketika mengandung, iaitu melenggang perut. Ini adalah salah satu proses adat resah yang masih dilakukan oleh masyarakat Melayu kini. Ia bermula daripada merisik, meminang, bertunang, akad nikah, berinai dan akhir sekali berakhir dengan bersanding. Sekian, terima kasih. Dan saya akan bacakan tajuk seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Maisara binti Osman akan menerangkan slide seterusnya tentang adat istiadat. Adat istiadat biasanya dilakukan dalam majlis formal. Majlis formal adalah majlis rasmi yang mempunyai tata cara yang diamalkan sejak kolonial lagi. Contohnya, adat istiadat boleh dilihat dalam majlis Pertabalan Agung di negara kita. Adat istiadat adalah bentuk peraturan yang diikuti dengan tertib dan cermat, mempunyai susun atau langkah demi langkah yang melambangkan bahawa negara kita ini sebenarnya mempunyai peradaban yang tersendiri yang diwarisi dan perlu dihormati oleh semua pihak, sama ada kita yang lahir di sini, tinggal tetap dan membesar atau pihak yang datang bekerja di negara ini. Contoh adat istiadat yang terdapat dalam negara kita ialah adat istiadat Majlis Pertabalan Dunia Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya saya akan menerangkan tentang zaman kolonial. Kolonial adalah satu sejarah fenomena yang berlaku di seluruh dunia ke era pemodenan merentasi masa, merangkumi pelbagai orang yang berbeza seperti Hitler, Inca dan Empire British, kolonialisme Eropah atau imperialisme. Imperialisme dan kolonialisme pula membahaskan kolonialisme sebagai proses pertapakan dan perkembangan penguasaan yang memberikan kesan terhadap masyarakat dan budaya tempatan. Kolonialisme menggambarkan hubungan yang tidak seimbang di antara kuasa kolonial dengan tanah jajahan dan selalunya antara penjajah dan orang-orang tempatan. Dasar-dasar British sepanjang perang juga menjaga hubungan yang baik dengan Raja-Raja Melayu. Sokongan Raja-Raja Melayu sangat penting dalam memperkukuhkan kolonialisme British, terutamanya pada zaman perang. British sedar bahawa masyarakat Melayu sangat patuh terhadap raja-raja mereka dan melalui sokongan raja-raja kepada British, masyarakat Melayu akan dapat dikawal dengan lebih mudah. Kolonialisme di tanah Melayu dengan perluasan pengaruh British dan kesannya budaya daripada kuasa kolonial terus berkembang kepada masyarakat tempatan. Masyarakat kita semasa zaman kolonial yang mempunyai hubungan langsung dengan pihak kolonial British telah memerhati, menyulam dan mengadaptasi secara tidak langsung dalam kehidupan seharian. Dalam sistem pemerintahan, kita melaksanakan sepenuhnya acuan pemerintahan kolonial pada masa itu seperti cara menghormati, berjabat tangan, memberi salam dan sebagainya dengan mengikuti etika formal kolonial ketika berurusan dengan mereka. Ia meninggalkan kesan ke atas masyarakat Melayu dengan kehilangan jati diri serta berlakunya percampuran bersih etika dalam berpakaian, percakapan, pentadbiran, pertuanan, cara makan, memberi tabik hormat yang dipengaruhi oleh kuasa penjajah. Assalamualaikum, nama saya Nurul Ain binti Muhammad Nasa. Saya dari kelas DLH 1A. Saya akan membincangkan mengenai ethos. Definisi ethos. Ethos berasal dari perkataan ethos yang bermaksud semangat, nilai, moral idea atau kepercayaan ciri sesuatu kumpulan yang merangkumi adat serta adab sesuatu komuniti masyarakat yang mengamalkannya.
Etos pada dasarnya dibentuk oleh sesuatu kebiasaan, pengaruh budaya, agama serta sistem nilai yang diyakini oleh sesebuah kelompok atau individu. Di Malaysia, etos bangsa membawa maksud sifat sesebuah masyarakat atau komuniti. Pada tahun 1975, Muhammad Taib Osman dan Abu Hassan Syam mereka mentarifkan etos sebagai sebuah nilai sosial yang terdapat dalam sesebuah budaya. Antaranya, usaha membangunkan bangsa berdasarkan latar individu, keluarga, komuniti berbagai. Hal ini boleh dikaitkan dengan sejarah, agama, bahasa, budaya dan etnik. Turut latar geografi melebihi kesepakatan ciri asas negara atau bangsa. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai etiket. Definisi etiket. Etiket berasal dari perkataan attitude yang bermaksud peraturan-peraturan formal mengenai tingkah laku yang betul dan sopan dalam masyarakat. Etiket adalah bagaimana tindak tanduk seseorang apabila berada di khalayak di dalam sesuatu situasi. Contohnya, budaya dan tata cara yang dilakukan sebagai kaum di Malaysia seperti etiket menghadiri majlis formal, menaiki kenderaan awam dan membuat atau menerima panggilan telefon. Di Malaysia, terdapat 3 kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India. Setiap kaum ini mempunyai adat dan budaya tersendiri yang boleh diterima oleh kaum yang lain. Bagaimana untuk kita mempelajari etiket? Nombor 1, common sense. Suatu persepsi yang dikongsi bersama oleh kebanyakan manusia akan betulnya penilaian mereka terhadap sesuatu itu. Nombor 2, buku. Membaca, memahami dan mempelajari bahan yang mempunyai maklumat berkaitan etika. Nombor 3, ibu bapa sebagai suri teladan. Ibu bapa yang memiliki saksian yang baik, sudah tentu perbuatan ini dicontohi oleh anak-anak. Okey, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan memberi kepada kawan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Syafiqah Najwa binti Muhammad Supian akan meneruskan pembentangan ini. Definisi etika. Etika berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang membawa makna hukum, adat resam, kebiasaan dan budi pekerti. Dari segi bahasa pula, prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu dan sesuatu kumpulan manusia. Etika boleh juga diterjemahkan sebagai peraturan masyarakat yang terdiri daripada tata susila dan tata tertib masyarakat. Peraturan masyarakat dimaksudkan sebagai tradisi, norma, kebiasaan, adat, pantang-larang dan nilai masyarakat. Peraturan masyarakat berbeza-beza antara kita kerana kita dipengaruhi perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi kita. Zaman pasca kolonial. Zaman pasca kolonial merupakan gabungan di antara pra-kolonial dan kolonial yang terdapat daripada adat istiadat dan adat resam, etika dan etos. Masyarakat yang menerima variasi dan percampuran versi etika secara langsung atau melalui teknologi lalu telah bercampur baur dalam persekitaran secara formal dan tidak formal. Pasca kolonial membawa makna penjajahan yang berlaku terhadap budaya iaitu dari mula berlakunya era penjajahan yang berlaku hingga kini. Zaman pasca kolonial juga boleh diserupai dengan era moden. Zaman pasca kolonial moden telah mengekalkan kita dengan etika dan peradaban tradisional dan bercampur. Pertempuran di antara penjajah dengan yang dijajah menghasilkan satu natijah yang membawa perubahan yang melibatkan seluruh susuk, pemikiran dan nilai yang dibawa oleh kolonial. Masyarakat telah menerima variasi dan percampuran versi etika secara langsung atau melalui teknologi. Nilai etika bercampur baur ini wujud dalam persekitaran, formal dan tidak formal kehidupan kita. Variasi ini ditambah bukan sahaja hasil tinggalan kolonial tetapi dikembang luas dengan globalisasi teknologi ICT.
adab, etika, etos dan etiket, kita telah bercampur baur sehingga mengubah identiti dan jati diri kita dalam keadaan, suasana, tindakan dan tingkah laku berbeza-beza. Mempelajari, menguasai, menghayatinya supaya kita akan tetap mempunyai identiti dan jati diri Malaysia walau di mana sekalipun kita berada. Kesimpulannya, sebagai generasi yang hidup dalam pasca merdeka, kita perlu menghayati dengan lebih mendalam makna etika dan peradaban yang telah diajukan dalam negara kita sejak sekian lama. Dengan mempelajari, kita akan tetap mempunyai identiti dan jati diri Malaysia walau di mana sekalipun kita berada. Sekian, terima kasih.